Yang Amat Ipoh Barat. Terima kasih ya. Betul. Soalan tambahan. Yang berhormat, banyak sedap untuk mendengar macam-macam rancangan dan galakan kepada pekebun kecil. Tapi saya nak tanya, apakah rasional dan sebab Kementerian yang berhormat tidak memberi apa-apa pertolongan dari apa segi pun kepada pekebun-pekebun kecil yang ingin menanam getah pada kali pertama? Saya ada satu kes baru-baru ni, saya pergi ke Sungai Seput dengan pelanggan. Dia kata dia dan tanah diberi oleh kerajaan, ditulis ditanam untuk getah. Dia bawa tu grant ke Rizda, Rizda kata oh tak boleh, kerana sebelum ini tak pernah ditanam dengan getah, maka kita tidak akan beri apa-apa pertolongan. Apakah rasional dia? Nombor satu. Nombor dua, apakah masa depan getah asli di negara ini? Memandangkan ini sangat labor insentif dan negara-negara di rantau ini di mana ada pekerja-pekerja di mana lebih mereka ada labor intensive workers dengan mereka, adakah ia satu perkara yang patut digalakkan memandangkan kita ini sudah menghadapi krisis pekerja di negara ini? Terima kasih. Timu yang membangkitkan dua persoalan. Ipoh Barat, teman. Pertama mengenai dengan tanaman semula, getah, dan peringkat awal memang itu dasar yang kita laksanakan untuk menggalakkan supaya satu tanah-tanah yang kita dah kenal pasti bersesuaian yang untuk kita tanam semula. Pasal kita katakan bahawa penanaman getah ni tak semua tanah di seluruh negara yang bersesuaian. Ada setengah-setengah tempat yang kita katakan bersesuaian. Dengan izin, not all lands are suitable for us to plant rubber. Yeah? So we have to be very selective to ensure that kita katakan productivity dan hasil yang kita akan keluarkan ini akan dapat kita padatkan. Dan kita sedar dan tahu grant dari pejabat tanah mengatakan getah. Iyalah. Sebelah semua getah. Ipoh Barat. Itu dasar dia. Tapi selepas itu kita berusaha, ya. Saya minta daripada Ipoh Barat, kalau ada permohonan seumpama itu, saya akan lihat bagaimana keadaannya. Kalau sekiranya ia amat bersesuaian, tak jadi masalah dengan kita. Cuma saya nyatakan dasar yang ada ini kita galakkan, ya. Sebahagian besar ialah tanam semula yang dah ada getah ditanam dengan klon-klon tertentu yang kualitinya tidak begitu baik dan tua pun agak dah lama dan perlu ada tanam semula. Kadang-kadang ada katakan bahawa penanaman dahulu kelapa sawit untuk ditanam ditukar kepada getah, itu satu skim lagi, ya. Kita amat terbuka dari segi usaha kita. Kalau ada permohonan seumpama ini tak jadi masalah. Tujuan matlamat kita ialah untuk memastikan pekebun kecil akan mendapat manfaat. Nak katakan bahawa ia sedap didengar, sebenarnya bukan hanya sedap didengar. Saya penuh yakin pendapatan bila saya menjelajah ke kampung-kampung, mereka bercerita keupayaan penuh pekebun kecil yang dahulu hanya RM200 saja. Lah ni dah 2,000 lebih dah, ya. Pendapatan pekebun kecil hampir 10 kali ganda pendapatan mereka. Ada keupayaan mereka itu dalam 1 hektar tanah. Bayangkanlah 4 ekar itu, kalau ada 10 ekar, ya, pendapatan boleh mencecah sehingga RM6,000. Dan kita mempunyai masa depan yang baik. Persoalan yang kedua, kena getah dan merupakan satu komoditi yang harganya cukup stabil. Kalaupun ada fluctuation dia, dengan izin, taklah seperti kelapa sawit ataupun komoditi lain, ya. Dengan izin, the drop is not going to be very drastic, ya. Kalau sekiranya ada penurunan dia, itu yang kita galakkan supaya usaha penanaman getah ni untuk menstabilkan pendapatan masyarakat kita. Pertama, seperti yang saya nyatakan tadi, kita pastikan produktiviti mereka perlu tingkatkan, penggunaan klon perlu ada ditekankan, baja yang bermutu tinggi perlu digunakan sebaiknya untuk pastikan hasil pendapatan mereka akan dapat kita tingkatkan dari masa ke semasa. Oleh kerana kita sedar dan tahu negara Malaysia dah merupakan di antara pengeluar yang terbesar di peringkat dunia natural rubber, dan kita mempunyai potensi yang amat baik. Kerana kita dari segi ke depan daripada negara-negara lain, dari segi kita punya pelaburan research, investment research dalam bidang ini juga kita tekankan supaya kita sentiasa dalam keadaan terkini untuk melihat klon-klon jenis-jenis getah yang perlu kita perkenalkan. Yang baru ni klon RRIM 3000 1M, yang mana kita yakin bahawa ianya akan dapat meningkatkan lagi, ya, mata pendapatan masyarakat pekebun kecil. Terima kasih. Soalan tambahan pendek boleh? Cukup, Ahmad.